لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Rindu Baitullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia. Assalamualaikum Abang Azizi. Apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik. Masya Allah, Masya Allah. Mula-mula video dah sebab ni hari ni di Sembang Pagi. Stay Strong Media at Anjung Bernardo. Masya Allah. Hari ni berapa hari bulan ni Abang Azizi? 11 hari bulan ya? Bersamaan 1 Zulhijjah. 1 Zulhijjah 1442 Hijrah. Jadi kita bersama saya Jiran Fidin dan juga Abang Azizi ataupun Abangah, mudah saya panggil Abangah lah, untuk kita bicarakan hari ini Talk Sembang Pagi edisi istimewa Rindu Baitullah. Waalaikumsalam. Kita raikan terlebih dahulu Puan Nur Diana Usop bersama kita dan mungkin ramai lagi seketika nanti. Baik, kita terlebih dahulu untuk pergi ke segmen yang pertama. Abangah, hari ini kita nak cakna hari ini kisah apa yang kita akan kongsikan. InsyaAllah kita akan kongsikan terlebih dahulu. Yang pertama, ini dia Abangah. Kes baru di Malaysia 9,353 sejak semalam. Abangah, macam mana ni kita semakin meningkat? Apa pandangan Abangah ni? Setiap hari semakin meningkat walaupun kita telah dikurung. Bagaimana Abangah? Itulah agak merisaukan juga lah. Bila pandemik ni makin berleluasa, kita harapkan fasa pertama, musim kedua, musim ketiga makin menurun, tetapi nampaknya makin mencanak-canak naik. Mungkin atas ketidakdisiplinan kita untuk menjaga disiplin SOP, kerja kilang, itu yang melebatkan lagi pandemik ni. Agak merisaukan jugalah ya. So sama-sama lah kita jaga kita lindungi diri kita lindungi keluarga kita lah untuk mengatasi masalah pandemik. Betul. Mengapa kita bicarakan isu COVID-19 ni? Kerana COVID-19, asbab COVID-19, ramai yang tidak dapat menunaikan fardu haji ataupun ibadah umrah. Namun ada satu lagi isu ni Abangah, daripada vaksinasi itu sendiri. Daripada sumber Astro Awani, vaksin Sinovac diterima di iktiraf WHO tetapi belum diterima di negara Arab Saudi. Jadi kerajaan Malaysia sedang permohonan ni Abangah. Masya Allah. Ramai juga rakyat Malaysia dapat Sinovac ni kan? Sinovac ni daripada China kan? Betul. Daripada negara China. Tapi kita masih dalam proses untuk mendapatkan kelulusan daripada pihak kerajaan Arab Saudi. Jadi itulah kita doakan ramai-ramai, kita doakan sama-sama pada hari yang mulia ini untuk apa jua vaksinasi yang diterima oleh rakyat Malaysia dapat diterima oleh Arab Saudi untuk kemasukan umrah dan haji. Ya Abangah. Tuan Haji, bukan setakat Sinovac, AstraZeneca ni pun ada isu juga ni yang kita harap ada perkembangan positif lah. Sebab apa? Yang dia negara dunia ketiga tak diiktiraf. Daripada Eropah saja dikeluarkan AstraZeneca yang diiktiraf. Itu banyak masalah timbul juga. Kita tak boleh nak merentas negara yang masa akan datang. Sama-sama kita berdoa agar dipermudahkan sekali. Sebab kita ada banyak jenis vaksin yang kita dah dapat tunjuk orang Malaysia ni kan. Betul. Alhamdulillah macam negara Eropah, kita tengok juga sebenarnya pengeluarnya dari mana kan. AstraZeneca dari mana, Sinovac dari mana, Pfizer dari mana kan.
Jadi mudah-mudahan semua daripada kita dapat dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Dan yang kedua, saya nak ni Abang kita bacakan sikit dari Arab News tajuk dia. Kita dah masuk bulan satu Zulhijjah ni nampak Saudi Arabia world leader in crowd management, use of technology in serving Hajj pilgrim. Jemaah haji sekarang ni masya-Allah beruntung sangat. Tak macam tok nenek kita pergi waktu-waktu sebelum ni sebab banyak prasarana infrastruktur yang telah berkembang maju teknologi. Untuk pengetahuan semua Tuan Haji check in, bagasi, visa, pasport semuanya boleh diselesaikan di Malaysia sendiri sebelum mereka berlepas ke Arab Saudi di pusat tabung haji di KLIA. Betapa canggihnya sistem Arab Saudi sekarang yang dia bina untuk kita. Dan di sana pula prasarananya ada train laju, kalau tengok hotel dia, kalau tengok dia punya prasarana tempat dia, infrastruktur dia memang canggih lah, tak seperti dulu. So banyak memudahkan jemaah haji kita untuk menggunakan haji dengan cara yang paling sempurna insya-Allah. Masya Allah, itulah berbicara tentang jemaah haji kan, mesti ada isu tentang makanan. Abang Azizi pun memang berpengalaman dalam pengurusan makanan jemaah haji sebelum berangkat di dalam kapal terbang. Mungkin sedikit perkongsian Abang Azizi bagaimana sebenarnya kesucian makanan-makanan jemaah haji Malaysia ni, silakan. Masya Allah. Ada dua faktor yang kita ambil utama bila nak menggunakan makanan tak suci untuk jemaah haji umrah tapi untuk seluruh orang Malaysia yang berlepas dari KLIA. Pertama, dia mestilah mengikut food standard, food safety. Itu mesti. Bermakna hidangan makanan itu mesti bersih, suci, berkualiti. Dan ditambahkan lagi dengan halal. Itu maksudnya halal dan thayyiban. Makanan tu diyakini bersih, halal dan suci. Dan penyediaannya pula mestilah memang PPE itu lengkap lah. Dengan sarung tangannya, dengan hand glove-nya, dengan arm sleeve-nya, dengan face mask-nya, dengan tak boleh berborak. Dan satu hari kita boleh keluarkan dalam 60,000 meals satu hari hidangan Tuan Haji untuk jemaah yang ataupun untuk penumpang yang berlepas dari KLIA. Dan memang diyakini kesuciannya insya-Allah. Masya Allah, Masya Allah. Namun juga memang makanan menjadi isu utama kan. Kita nak kaitkan sedikit. Generous Malaysians a big help, but financial difficulty is the main issue currently. Macam mana abang isu semasa keuangan setiap daripada keluarga, ada kita dengar semalam ada isteri yang dibunuh, suami yang bunuh diri, kemudian mungkin ada anak yang sangat-sangat tertekan. Kita nak bicara ni, wahai anak, dengarlah kan isu-isu seketika ini macam mana abang mungkin pandangan semasa ketika ini kan, ramai yang mungkin tak dapat makanan. Apa peranan kita abang? Banyak metod yang kita keluarkan lah yang dipelopori orang Malaysia. Contohnya kibarkan bendera putih. Sebab kita tak nak lagi keluarga ni dia malu nak menyuarakan rasa yang kekurangan sangat ni. Sampai anak pergi lepuk, terbaring tak makan. Bila datang NGO datang menangis, NGO dia tengok anak tu terbaring tak makan. Sebab apa? Malu nak mewawarkan mereka tak suka makanan. Masya Allah. Tuan-tuan dan puan-puan semua, kita kena cakna lah. Tengok jiran sekeliling, tengok taman-taman yang lain. Ambil peduli tentang saudara kita yang mungkin tak cukup makanan. Sebab taraf T20 boleh berhubung ke B40. Bayangkan tu. Bermakna dulu dia mungkin business woman, tetapi sebabkan tak ada projek, tak ada apa lagi, terus berhubung ke B40, meminta-minta makanan sekarang. Bukan rakyat yang asas. Makanan sendiri mereka meminta-minta. So kita kena cakna lah Tuan Haji. Pendapat Tuan Haji pula macam mana? Macam mana nak mengatasi masalah? Itulah, ada yang berpandangan kalau macam kita ramai yang membantu tapi isunya ramai juga scammer, dan kita mengharapkan kalau kita nak bantu ni kita betul-betul kenal orang yang kita nak berkongsi sumber sumbangan, kemudian kita tahu ke mana dia nak hantar ya. Dan kalau betul-betul ada yang macam tadi abang kata bendera putih kan, selidik dulu sebelum kita tengok kalau betul-betul memang diperlukan, kita tengok sekeliling kita dahulu, yang dekat dahulu, kemudian kita sebar-sebarkan lagi dalam satu rangka yang jauh ya. Tuan Haji perasan tak kita ada apps untuk mewartakan bahawa ada sisa bagi dalam rumah yang tak cukup makanan, dia boleh announce dalam app tu sendiri. Bermakna individu boleh pergi ke kawasan tu. Masya Allah. Masya Allah, itulah keindahan teknologi yang ada. Tapi anak yang sedang menghadapi mungkin kecil kan, masih belum memahami
kisah-kisah ibu bapa yang dalam kesusahan ini kan, dan bagi anak yang telah ada sumber pendapatan mungkin terlupa pula golongan yang memerlukan, khususnya ibu-ibu dan ayah-ayah. Dan kita nak, sebelum kita mengupas lebih lanjut dengan tetamu undangan kita pada hari ini, kita nak mendengar kalam-kalam Allah yang amat indah dalam slot Kalamullah Abang InsyaAllah kita bersama seorang tetamu kita pada hari ini. Kita terus jemput ya, InsyaAllah. Assalamualaikum Al-Fadil Ustaz Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sejuk hati melihat Ustaz Ismail pada pagi ini. Sihat ya? Sebuah sosok tubuh. Masya-Allah. Sihat, Mengah. Alhamdulillah semuanya sihat. Alhamdulillah. Tengok motor Ustaz lagi walafiat jadi kita. Subhanallah. Baik, tuan-tuan puan-puan, kita pun tak nak melengahkan masa hari ini. Kita ada banyak kupasan yang cukup padat. Wahai anak, dengarlah dari surah Al-Isra ayat 23. Falyatafadhal mashkura al-fadil Ustaz Ismail Hussein. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih kepada Tuan Haji Rafi, Abengah, Tuan Azizi, yang dimuliakan Bunda Noh, seterusnya semua rakan-rakan ABN dan juga para pendengar, penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apa khabar semua? Alhamdulillah, didoakan dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat pada baginda Nabi SAW, keluarga baginda, para sahabat, tabi'in, alim ulama, seluruh umat baginda Nabi SAW dan juga para pendengar yang dikasihi. InsyaAllah hari ini kita sama-sama menelusuri ayat-ayat Allah yang mana kita akan bincangkan ataupun kita akan berbicara sedikit sebanyak berkaitan dengan surah Al-Isra ayat 23 insya-Allah. Kita bacakan dulu bersama. Yang ada Quran boleh sama-sama kita teliti dan kita baca bersama. Yang tak ada, tak apa, mendengar pun dapat pahala insya-Allah. Mudah-mudahan kita diberkati Allah pada satu Zulhijjah yang mulia ini insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم. Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang bermaksud, dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan beribadah kepada selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Baik, yang pendengar yang dimati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, yang kita nak bawa tentang tajuk ini, yang pertamanya dalam ayat ini dan juga surah ini menceritakan bahawa yang pertama diberi pesan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah perintahkan. Kata ulama, perintah bil amr wa qada, dengan dibaca oleh sahabat dalam lafaz yang lain, wa wassa rabbuka alla ta'budu. Wa wassa maksudnya apa tuan-tuan? Yakni dengan lafaz wassa ini berwasiat. Allah berwasiat agar kamu tidak beribadah kecuali kepadanya semata-mata. Jangan mensyirikkan Allah. Dan telah memerintahkan, Mujahid berkata artinya berwasiat. Ini disebut oleh Mujahid. Demikian juga Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud dan juga Ad-Dhahak, Ibnu Bazahim membaca ayat tersebut dengan lafaz
wa wassa, yakni wasiat. Ini wasiat Allah Subhanahu wa taala pada seluruh hamba supaya apa? Kita jangan sekali-kali mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita beriman dan juga menyembah, insya-Allah. Dan seterusnya kita nak bawa yang berkaitan dengan tajuk kita hari ini, yakni ayat yang sama juga disambung, wabil walidaini ihsana. Wabil walidaini ihsana. Baik itu disebutkan dia kata apa, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jadi sahabat-sahabat, ayat inilah yang di famous kita dengar tentang hadis bila Ramadan datang, maka nak meninggalkan Ramadan, hadis ini akan disebut oleh alim ulama, guru-guru, para asatizah, yakni bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam suatu ketika mengenai birrul walidaini, kita berbuat baik ataupun kita berbakti kepada kedua orang tua ini. Telah banyak hadis yang membahaskannya, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan daripada jalur Anas dan juga yang lainnya, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menaiki mimbar, kemudian beliau berucap di hadapan para sahabat, amin, amin, amin. Qila ya Rasulullah ala ma amanta, qala atani Jibril faqala ya Muhammad رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل عليك قل آمين فقلت آمين ثم قال رغم أنف رجل دخل عليه شهر رمضان ثم خرج فلم يغفر له قل آمين فقلت آمين ثم قال رغم أنف رجل أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخله الجنة قل آمين فقلت آمين. Amin, amin, amin. Lalu ditanya, ya Rasulullah, apa yang engkau aminkan tadi? Beliau menjawab, aku telah didatangi Jibril. Lalu dia berkata, sungguh hina orang yang namamu disebut di sisinya, namun dia tidak berselawat kepadamu. Yang pertama. Yang kedua, kemudian dia berkata lagi, sungguh hina orang yang masuk bulan Ramadan, lantas dia keluar darinya dalam keadaan tidak mendapat keampunan. Maka ucapkanlah amin. Dan yang ketiga ini berkaitan tajuk kita, maka ucapkan amin. Kemudian Jibril berkata, sungguh hina orang yang mendapat kedua atau salah satu orang tuanya masih hidup, namun berkesempatan berbakti kepadanya, keduanya itu tidak memasukkan mereka ke syurga, maka ucapkanlah amin. Maka aku ucapkan amin. Allahu Akbar. Tuan-tuan, muslimin, muslimat, saya teringat pesan arwah ayah saya. Bapa saya berpesan, dia kata, yang pertama, kalau nak pergi ke Mekah, nak pergi umrah, pergilah mengerjakan haji, pergilah pada ketika umur kita masih muda, supaya banyak amalan-amalan kita boleh buat. Pergi tempat-tempat yang mustajab doa, maka banyakkanlah doa-doa yang diajar oleh baginda Nabi SAW. Dan kita senang untuk melakukan ibadah pada ketika usia macam Tuan Haji Rafi lah, waktu muda dah pergi, Masya Allah, Tabarakallah. Begitu juga ada pesan seorang sahabat yang mana dia bawa ibu dan ayahnya pergi umrah. Allahu Akbar. Walau bagaimanapun dia diuji, sahabat-sahabat, para pendengar, dia diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayahnya buat perangai macam-macam kerana ayahnya masa di Mekah, masa di Madinah, sehingga kan kadang-kadang sangat memalukan. Tetapi anak ini berpesan, dia kata, berpeganglah kepada ayat ini, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Peganglah, dia kata, walau bagaimanapun kita diuji dengan ibu dan ayah kita, sampai satu ketika dia kata ayah dia nak terjun kapal terbang, nak keluar daripada kapal terbang, malu dia dengan apa yang berlaku dalam kapal terbang itu, tetapi dia berpegang, dia kata kita mesti keluarkan perkataan-perkataan yang baik di hadapan ibu dan ayah kita. Walau kita dihina bagaimanapun, tetapi ingat, walaupun kita merasa malu, tetapi ingat, ini ibu dan ayah kita. Bukan semua orang ada ruang dan peluang untuk dapat menjaga ibu dan ayahnya. Macam saya jauh, tak dapat nak bersama dengan ayah saya. Sekejap saja dapat menjaga dia. Terpaksa balik Negeri Sembilan dan dapat berita kematian ayah pada saat kita berada jauh daripada ayah. Tak dapat kita nak berbakti, hanya sekejap saja. Mungkin satu hari, 11 adik-beradik dapat menjaga ayah satu hari sahaja. Allahu Akbar. 11 orang, 11 hari ayah sakit, maka akhirnya meninggal ayah bapa saya, tuan-tuan, para pendengar. Maka keadaan itu menyebabkan kita tidak ada ruang
Tapi ada orang yang ada ruang dan peluang, tolonglah, jagalah ibu dan ayah kita. Dengarlah nasihat mereka. Dan paling utama ialah sebutlah dengan perkataan yang baik. Sebab dalam ayat yang kita baca tadi, wala takun lahum ufin. Janganlah kamu menghardik mereka, dan janganlah kamu mengucapkan pun, pun. Dah tak boleh. Bayangkan kalau kita perkataan kita yang mencederakan hati mereka. Jadi sahabat-sahabat, saya ingat begitulah antaranya yang mana kita perlu berbakti kepada ibu dan ayah pada saat ini. Maka pesan daripada ayah saya, pesan daripada kanda yang mana sahabat ni yang melayan ayahnya dengan cabaran, sebab dia seronok nak bawa ayah dia pergi umrah dengan ibu dia, kerana dia ada sedikit kewangan, dia kata dia seronok. Maka tiba-tiba dia diuji di sana, di Madinahnya sekian, di Mekahnya sekian, dengan ujian yang pelbagailah kerana daripada ayahnya, tetapi dia subhanallah tabarakallah, dia layan dengan titisan air mata, tetapi dia sabar dan dia redha. Dia yakin bahawa bila buat baik pada Allah Subhanahu Taala, pada ibu dan ayah, maka itulah keredaan ibu dan ayah, redha Allah juga kepada dia. Maka masya-Allah tuan-tuan, bukan senang nak lalui ini, tetapi kita kena yakin dengan ayat-ayat Allah. Sebab itu bila baca ayat ini, cuba kita respon kepada diri, apa yang kita rasa dengan ayat ini. Apakah yang respon kita dengan ayat ini? Adakah kita faham ayat ini begitu? Ataupun kita faham sekadar okeylah kena buat baik. Tetapi bagaimana buat baik itu perlukan pengorbanan, bermujahadah untuk kita tambah nilainya, supaya apa? Supaya betul-betul kita beramal dengan ayat-ayat Allah, dengan kalam-kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sahabat-sahabat para pendengar, saya ingat itu sajalah yang dapat kita berkongsi pada hari ini berdasarkan tafsir Ibnu Katsir, yang mana menceritakan bagaimana keadaannya kita ini perlu melayan dan berbakti kepada ibu dan ayah. Birwalidain adalah suatu keutamaan, kerana itulah lambang keluarga Islam ini, orang yang beriman. Untungnya yakni diberi ruang oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang dihargai. Kalaulah lelaki hebat mana pun, tetapi dia tetap pintu syurganya daripada ibu, seorang ibu. Begitu juga dengan perempuan, kita saling memerlukan. Perempuan pula perlu kepada lelaki. Bagaimana perempuan nak masuk syurga? Yang berkahwin pastilah dengan suami mereka, taat kepada suami. Jadi kita saling perlu memerlukan. Oleh itu cantiknya keluarga yang dibina dengan kerana Allah Subhanahu wa taala, maka dia melengkapi. Kita hormat, menghormati, kasih mengasihi, sayang menyayangi. Jadilah keluarga yang mawaddah warahmah, dan dengan anak yang taat kepada ibu dan ayah. Jadilah anak yang sentiasa berbakti kepada ibu dan ayah. Jangan sekali-kali kita lantarkan kata-kata yang mengerdik mereka dan juga mencederakan hati mereka. Wallahu a'lam. Sekian, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Ismail. Masya Allah. Perkongsian yang baik kan. Macam tadi arwah ayah dah tak ada. Kemudian mungkin kita akan banyak doakan dia kalau ada berpeluang untuk ke Tanah Suci. Kita banyakkan buat badal umrah ataupun tawaf untuk beliau dan sebagainya. Ada banyak cara ketika ini. Terima kasih Ustaz Ismail. InsyaAllah kita bertemu lagi di lain ruangan. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Abang Azizi. Kata-kata terakhir Ustaz Ismail tadi, janganlah kita mencederakan hati mak bapak kita. Masya Allah. Kadang-kadang cedera dalam senyap yang kita tak nampak, kita tak tahu kan, merintih hati orang tua tu sebab perangai anak-anak dia. Kita takut benda macam ni tak lepas ni. So anak-anak ni kena muhasabah diri, macam mana hubungan kita dengan mak bapak. Dia tu aja silakan. Wahai anak, dengarlah. Ini bingkisan-bingkisan daripada seorang bapa ni. Kita tak dengar lagi bingkisan dari seorang ibu. Namun begitu, sebelum kita ke slot seterusnya, iaitu bersama panel undangan kita pada hari ini, Abang Angah, saya nak minta izin untuk kongsikan satu video pengalaman sedikit di Tanah Suci Kota Mekah. Boleh Abang Angah? Masya Allah. Perkongsian daripada saya. InsyaAllah. Di hadapan ini untuk kita lihat apa yang berlaku. Kaedah apa ni orang kata, tawaf para tetamu Allah ini. Muhammad Azim. Jadi insyaAllah semua yang menonton live ini saya doakan dapat hadir ke Baitullah Al-Haram, dapat hadir ke sini menunaikan ibadah kepada Allah, khususnya memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kiralah siapa sahaja yang melihat live ataupun komen di sini. Jadi masih ada lagi pembinaan yang lain di sekitar ini masih besar, walaupun semakin besar namun begitu jemaah tetap penuh.
Saya pun dah botak alhamdulillah. Insya-Allah. Masya-Allah saya sangat sebenarnya banyak ujian ujian pada umrah kali ini. Saya dan keluarga dapat ujian yang agak getir juga, namun begitu berkat dari kesabaran alhamdulillah dan doa dari kalian dapat menyempurnakan setiap ibadah dengan sempurna alhamdulillah. Jadi kepada yang merindukan ataupun yang berazam ingin ke sini, dipersilakan dalam setiap doa, mohonlah diberikan keizinan, dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wan Azizul Hakim, jangan risau, kau pun akan botak juga dan tak ada phone selama 6 bulan. Tahniah Wan Azizul Hakim. Okey, saya doakan kalian dapat bersama saf-saf para Muslim yang berada di sini. Saya sebenarnya tak bolehlah lama sangat di sini sebab jemaah. Bingkisan seketika abangah pengalaman umrah Ramadan yang lalu. Ketika itu saya live. Ada ramai yang kata nak tengok suasana Kaabah ketika Ramadan. Ketika itu jadi saya kongsikan sedikit bingkisan dari Tanah Suci Ramadan 2 tahun yang lalu tak kira saya. Ramadan memang macam menunaikan haji, ramai yang berjemaah Ramadan. Betul, kata Puan Khadijah, rindu Baitullah, moga ada rezeki menjadi tetamu Allah. Amin. Allahumma amin. Ya. Amin. Tu aja sedikit perkongsian kalau ada masa lah sebagai tetamu khas kita ni tentang apa pengalaman Tuan Haji kat sini yang memang manis sangat. Dia paling manis sebenarnya apabila kita berhajatkan sesuatu, kita dapat. Contohnya macam kita rasa nak, ya Allah aku nak Hajarul Aswad contohnya. Nak masuk Hijr Ismail contohnya. Ataupun nak bersua muka dengan Imam Syekh Al-Qudais contohnya. Kalau Allah izinkan, itulah sebenarnya benda-benda perkara-perkara yang kita tak lupa. Contohnya ya Allah berikanlah. Saya nampak Tuan Haji, apa yang Tuan Haji minta ni semasa berada di sana, bermakna bukan masakan apa tau. Nak cium Hajar Aswad, nak pergi Hijr Ismail, nak berjumpa Imam Sudais. Masya Allah, di ketika itu juga Haji minta, Masya Allah. Lain pada yang lain lah doa ni. Sebab apa abang kita ni dekat sana, kita tak boleh orang kata apa, memang kita boleh mohon yang jauh-jauh ni. Tapi kita hanya ada lebih kurang 10 hari je. Betul. Mungkin 5 hari saja dekat situ. Jadi minta apa yang mampu abang, insya-Allah. Masya-Allah, tabarakallah, kita nak terus bersiaran. Ramai yang merindunya. Benar, kita dalam slot rindu Baitullah ketika ini sembang pagi, dan insya-Allah hari ini berfokuskan kepada wahai anak, dengarlah macam perkongsian Ustaz Ismail tadi berkaitan dengan menghormati, meraihkan ibu bapa. Abang pun dah ada cucu sekarang abang Ya, lagilah sebab hati tu. Subhanallah, Allahu Akbar. Ini ada, saya nak bacakan sikit. Saya ada coretkan buat catatan saya. Kalau kita perhati deeply ayat 23 di atas, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang larangan mempersekutukan Allah dan disambung dengan perintah berbuat baik kepada ibu bapa. Dua surah ini letaknya dalam satu ayat. Nah, fahamilah betapa Allah tinggikan martabat ibu bapa kita. Perintah sama ini dapat dilihat juga dalam ayat yang berikutnya. Masya Allah, Masya Allah. Rupa-rupanya ada yang memang, ya. Ini abang saya ni, Muhammad Adila ni. Abang, Allah Akbar. Kita angkat sekali lagi. Terima kasih kerana sudi mencoret sini. Bayangkan ya abang, adik-beradik, ada ibu dan bapa yang sama. Macam mana kita punya rasa anak, adakah kita benar-benar sudah berkhidmat kepada kedua ibu bapa? Wahai anak, dengarlah. Kita akan jemput seorang tetamu undangan kita pada hari ini. Dipersilakan ke pentas Encik Muhammad Syariman Cik Deris atau lebih dikenali dengan Abang Long. Assalamualaikum. Nampaknya mute tu Abang Long. Dia saja je tahu dia nak mute. Manis senyumannya Abang Long. Apa khabar Abang Long? Baik. Alhamdulillah Abang dan juga Haji Rafi. Alhamdulillah. Sihat sangat-sangat. Alhamdulillah. Syukur. Alhamdulillah. Abang Long juga pernah berpengalaman menunaikan umrah membawa ibunya. Subhanallah, apa agaknya pesan ibunya? Wahai anak, wahai Syariman, dengarlah. Ataupun ada pesan-pesan Abang Long kepada anaknya sebelum ke Tanah Suci, mohon kongsikan. Wahai anak, dengarlah. Silakan Abang Long. Silakan Abang Long.
Terima kasih. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Wahai anak, dengarlah. Tuan-tuan, puan-puan, rakan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila kita katakan sebagai wahai anak, dengarlah, ramai di antara kita fikir bahawasanya anak tu anak yang kita. Anak kecil kita, anak remaja kita, anak dewasa kita. Kadang-kadang kita terlupa yang kita sendiri adalah anak. Betul kan? Belum sendiri adalah anak dalam usia belum 49 tahun sekarang ni. Belum sendiri adalah anak yang masih lagi ada ibunya. Masih lagi ada mak. Dan ini yang trigger kepada persoalan ataupun tajuk kita pada hari ini, wahai anak, dengarlah. Tuan-tuan, puan-puan, rakan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, Abdul nak sharekan skrin sikit. Kenapa tajuk ini yang Abdul pilih? Okey. Boleh kita share skrin? Baik, terima kasih Ustaz Masih Haji. Tuan-tuan, puan-puan, wahai anak, dengarlah. Dan bila kita katakan sebagai wahai anak, dengarlah, dalam ruang waktu yang ada ini, Abdul nak kongsikan pengalaman, Abdul nak kongsikan sedikit pengetahuan yang ada kepada tidak hanya anak-anak kita, kepada kita juga yang terutamanya. Kerana tuan-tuan, puan-puan, kita sendiri ada ibu, betul? Ustaz Ismail tadi menceritakan arwah ayahnya. Ibunya insya-Allah masih ada lagi. Begitu juga dengan teman-teman yang lain. Ada yang sudah kehilangan ayahnya, ada yang sudah kehilangan ibunya, ada yang masih lagi ada dua-duanya. Persoalan yang paling penting sekarang ni adalah sejauh mana kita pada usia waktu sekarang ini benar-benar telah berhasil ataupun benar-benar telah berkhidmat dengan sepenuh hati kita. Benar-benar telah membuatkan hati ibu kita, hati ayah kita terikat dengan kita, terubat dengan kita dan merasa tenang dengan hadirnya kita. Membuatkan ibu kita, ayah kita sentiasa ingat kita, ya Allah, ya Tuhanku, terima kasih ya Allah kerana berikan anak aku yang bernama Syariman ini. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, terima kasih ya Allah kerana berikan anak aku yang bernama Rafiuddin ini. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah. Adakah sampai tahap ini ibu dan ayah kita akan mendoakan kita? Ataupun tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang kita terlupa bahawasanya ada waktu kita terlupa yang kita ini tidak benar-benar mampu untuk berkhidmat sepenuhnya pada ibu dan ayah kita. Ini ibu belum dan ini ayah belum. Arwah abah. Ibu belum masih ada, alhamdulillah. Arwah dah tak ada lah. Dah belum bersyukur, sangat-sangat bersyukur. Sebab walaupun arwah ayah, abah tak dapat menunaikan haji. Tapi belum, alhamdulillah, dapat hantar mak, dapat hantar abah menunaikan umrah. Tuan-tuan, puan-puan, rakan-rakan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kedua orang tua belum dapat menunaikan umrah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kami dah selesai menyelesaikan upah haji untuk arwah. Alhamdulillah. Namun, wahai anak, dengarlah. Sejauh mana kita benar-benar telah berkhidmat pada ibu kita, kepada ayah kita, yang boleh membuatkan mereka senyum dengan kita, yang boleh membuatkan mereka bangga dengan kita, yang boleh membuatkan kehadiran kita sebagai anak ini benar-benar membuatkan mereka rasa mereka bersyukur punya kita sebagai seorang anak. Tuan-tuan, puan-puan, semalam sembang dengan seorang rakan. Katanya 2 tahun tak dapat pulang ke kampung kena PKP.
Ramai di antara kita begitu. 2 tahun tuan-tuan, kita tak dapat nak membelai ibu kita, tak dapat nak membelai ayah kita sebaik-baik mungkin. 2 tahun kita berada dekat sini dan mereka jauh di sana. Kita hanya dengar suara. Kita hanya dapat buat video call. Tapi kita tidak benar dapat membelai mereka sebaik-baik mungkin. Tuan-tuan buat-buat. Kerana itu tajuk ini belum pilih. Dengarlah wahai anak. Sebab kadang-kadang kita ni leka tuan-tuan. Kita ni leka puan-puan. Kita leka dengan kehidupan kita. Kita leka dengan apa yang ada di sekeliling kita. Kita leka sehingga mungkin kita terlupa pada waktu ini apa yang ibu kita buat, apa yang ayah kita buat. Tuan-tuan, ketika di Mekah menunaikan umrah, abah sakit, tuan-tuan. Abah sakit ketika menunaikan umrah dan terlantar di hospital di Mekah. Dan belum pada waktu itu kita tahu apa yang boleh dibuat melainkan hanya doa. Cukup gelisah, cukup resah, bimbang dengan abah yang terlantar di hospital di Mekah. Tak dapat nak buat apa melainkan hanya doa saja. Tuan-tuan, kadang-kadang pada waktu ini kita merasa yang kita ini cukup-cukup helpless, cukup-cukup tidak mampu, cukup-cukup tidak berdaya. Kerana itu tuan-tuan puan-puan, sebelum sampainya momen itu, sebelum sampai momennya kita tidak berdaya, sebelum sampai momennya kita tidak mampu, sebelum sampai momennya ibu kita, ayah kita jauh meninggalkan kita, sebelum sampai momen yang ini tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teruskan dengan hikmat yang ada. Usahakan telefon, kadang-kadang kita ni lupa tuan-tuan. Lupa nak telefon mak, lupa nak telefon ayah. Kadang-kadang kita tak tahu waktu sekarang ni macam mana keadaan mereka. Kali itu tuan-tuan puan-puan, wahai anak, dengarlah. Dengarlah rintihan ibu kita, dengarlah rintihan ayah kita. Yang selama ni Masya Allah, Tabarakallah, dia mau besarkan kita dengan sepenuh kekuatan. Dia mau besarkan kita dengan sepenuh ketabahan. Pengorbanannya tidak mampu nak kita hitung. Kesusahannya tak mampu nak kita nilaikan. Setiap tindakan dia untuk kita, tuan-tuan puan-puan. Hingga besar ni kita, hingga berusia 49 tahun sekarang ni belum. Sampai ke tahap ini tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mereka bawa kita daripada kecil sampai ke besar. Dan kadang-kadang kita lupa tuan-tuan dan puan-puan. Kita lupa tentang jasa mereka ini. Kerana itu tuan-tuan dan puan, kita nak perlu lihat. Kita nak perlu lihat dan perlu kembali kepada fitrah kita. Apa fitrah kita tuan-tuan? Fitrah kita sebagai anak. Apa fitrah kita tuan-tuan? Fitrah kita untuk berkhidmat kepada ibu dan ayah. Apa fitrah kita tuan-tuan? Fitrah kita untuk kita tidak mengatakan sekalipun kepada ibu dan ayah. Apa fitrah kita tuan-tuan? Fitrah kita untuk menghargai setiap jasa jerit perih pengorbanan ibu dan ayah. Apa fitrah kita tuan-tuan? Fitrah kita untuk menggembirakan hati ibu dan ayah, agar wajah mereka tersenyum, agar hati mereka gembira, agar mereka merasai bahawasanya kita ini seorang anak yang telah benar-benar membuatkan mereka bangga, yang telah benar-benar membuatkan mereka seronok, yang telah benar-benar membuatkan mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan puan-puan, rakan-rakan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini part kita. Kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, wahai anak, dengarlah. Tidak hanya kepada kita, tapi kepada anak-anak kita juga. Bayangkan sekarang kita membesarkan anak-anak kita, betul. Abdul ada 4 orang anak. Dalam 4 orang anak ni macam-macam perangai. Daripada sekecil-kecil perangai hinggalah ke sebesar-besar perangai. Daripada sebaik-baik perangai hinggalah ke sebesar-besar perangai. Tuan-tuan puan-puan,
Setiap tabiat ini, pada waktu ini kita sebagai ibu bapa, setiap tingkah laku mereka mengingatkan pada kita. Setiap perbuatan mereka mengingatkan kepada kita. Dan bila mengingatkan kepada kita, tuan-tuan, puan-puan, ingatkan juga kepada ibu dan ayah kita dekat kampung. Kerana itu pada waktu sekarang ni kita ada anak-anak, maka bercakaplah dengan anak-anak. Bersembahlah dengan anak-anak. Sebab yang paling penting sekali, tuan-tuan dan puan-puan, kita mahukan anak-anak kita ini, bila mereka besar besok, bila mereka dah berusia 40-30 tahun besok, tuan-tuan dan puan-puan, mereka masih lagi ingat, mereka tidak ada rasa penyesalan. Tuan-tuan puan-puan, satu perkara yang berlaku yang buatkan sangat-sangat terkilan. Arwah Abah pernah kata, jom pergi ke Pulau Kapas. Kita ramai-ramai pergi dekat Pulau Kapas. Lihat dekat Pulau Kapas, tuan-tuan, belum dah bawa ibu dan ayah, belum kata dah bawa ke berehat di Terengganu, berehat di Melaka, berehat di Langkawi, dah banyak tempat yang bawa berehat. Tapi belum tak bawa berehat ke Pulau Kapas. Dekat ke rumah. Mengata tempat lain pergi. Tapi ya arwah minta Pulau Kapas. Tak sampai. Bukan soal tak ada kemampuan. Ada kemampuan. Tapi tak sampai. Dan kita ada momen yang begini. Momen yang kita terkilan. Kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, wahai anak, dengarlah. Dengar kata-kata ayah kita. Faham kata-kata ibu kita. Dengan sebaik-baik mungkin. Dengarlah. Dan ta'ala. Sami'na wa ata'na. Dengar dan taat. Walaupun mungkin kita ada fikiran kita sendiri, kita fikir mungkin di Langkawi itu lebih baik. Kita fikir mungkin di Melaka itu lebih bagus. Lebih boleh menggembirakan. Tapi kadang-kadang kita terlupa permintaan mereka. Arwah cuba nak ke Pulau Kapas. Dekat sangat tuan-tuan, Pulau Kapas. Kerana itu pada waktu sekarang ini tuan-tuan, bagi kita yang masih ada ibu dan ayah, dengar betul-betul permintaan mereka. Tanya. Kadang-kadang ibu dan ayah kita ni tak bercakap tuan-tuan. Tak bercakap. Kerana itu kita kena bertanya. Kena fahamkan mereka. Kena fahamkan apa yang mereka nak. Dan berikan tuan-tuan. Berikan kepada mereka sebaik-baik mungkin. Tuan-tuan puan-puan, beragam kaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita jadi begini tuan-tuan. Na'udzubillah min zalik. Ini cerita-cerita yang lepas. Na'udzubillah min zalik tuan-tuan. Dua beradik pukul, halau ibu, tendang kepala bapa, kapak kepala mak, buang ayah tepi masjid. Kita nak hubungan kita ini tuan-tuan puan-puan dengan ibu dan ayah kita sebab mereka telah berkorban. So, biarkan pengorbanan mereka ini tuan-tuan puan-puan sebaik-baik pengorbanan. Kerana Abdul cukup yakin dan Abdul cukup percaya bahawasanya apa juga yang kita berikan kepada ibu kita, apa juga kita berikan kepada ayah kita akan membuatkan rahmat Allah itu turun kepada kita. Akan membuatkan Allah hamparkan kebahagiaan yang besar kepada kita tuan-tuan puan-puan. Akan membuatkan hati kita ini sentiasa dipenuhi dengan rasa bahagia, rasa nikmat. Kerana tanggungjawab asas kita kepada ibu dan ayah kita tertunai dengan sebaik-baik mungkin. Wahai anak, dengarlah tuan-tuan dan puan-puan. Dengarlah. Angkat telefon, bercakap, bertanya, dan mereka akan bercerita. Dan bila mereka bercerita tuan-tuan dan puan-puan, ambil setiap satu ceritanya dan laksanakan sebaik-baik mungkin dalam kita tidak mampu, dalam kita kemampuan kita. Biarpun kita tidak mampu tuan-tuan dan puan-puan, usahakan sebaik-baik mungkin. Belum tak mampu menghantar ayah ke Mekah untuk menunaikan haji. Alhamdulillah Abdul hantar ibu dan ayah ke Mekah untuk menunaikan umrah. Bawa sekali lagi ibu menunaikan umrah pada waktu arwah telah kembali ke rahmatullah. Bawa sekali ibu. Dan tuan-tuan, ibu pesan apa? Wahai anak, dengarlah. Apa pesan ibu? Ibu pesan,
Jagalah adik-adik. Jagalah adik-adik pada waktu mak dah tak ada. Kalau mak dah tak ada, jagalah adik-adik bila mak dah tak ada. Jagalah macam sekarang. Baik dengan adik-adik. Satukan adik-adik. Walaupun mak dah tak ada, terus baik. Biar macam sekarang. Tuan-tuan, kita ada tanggungjawab dan kita ada peranan. Kerana itu belum petik tajuk yang ini. Wahai anak, dengarlah dengan sebaik-baik mungkin, insyaAllah. Subhanallah, subhanallah. Masya Allah. Betul lah, Balong. Abang satu perkongsian sangat-sangat menyentuh jiwa dan rasa. Kerana duhai anak, dengarlah macam Abang sendiri. Ada abang kat sini ni. Yang tengah komen ni, subhanallah. Muhammad Adila ni abangnya. Tapi mungkin Abang ada soalan kepada Abang Long sedikit dalam tempoh waktu yang ada ni. Silakan Abang. Ya. Tapi macam Balong cerita tadi, waktu indah tu akan terbit apabila kita kehilangan orang tua kita. So jangan bertangguh tuan-tuan perempuan ya pada diri saya sendiri. Macam kami memang dah tak ada mak bapak. So imarahkan mereka sepanjang masa. Kalau tak balik, telefon, teknologi boleh membantu. Baik Balong ya. Nak bagi Balong bercerita sekejap. Saya faham perasaan kehilangan tu memang tinggi sangat. Balong, dalam Quran telah disusun atur hubungan mak dengan bapa dengan anak-anak, hubungan ibu bapa dengan anak-anak. Contoh macam hubungan Rasulullah dengan puteri kesayangannya Fatimah. Masya Allah, Fatimah tu memang betul mengimarahkan Rasulullah. Disediakan tempat duduk, dipersilakan. Kita tak terbuat macam tu. Dia bila waktu Rasulullah melintang depan dia, bangun beri hormat. Dengan Luqman Al-Hakim dengan anaknya, apa bicara dia, apa hubungan dia kata jangan syirikkan Allah, jaga adab tingkah laku. Imran dan isterinya yang melahirkan Maryam, dia mendoakan sejak dia kandungan lagi, ibu Maryam mendoakan Maryam supaya jadi anak yang solehah, boleh berbakti di rumah Allah. Dan siapa lagi, Nabi Ibrahim membesarkan anak Ismail, ditinggalkan di atas perintah Allah. Anak dah remaja, dia pergi jumpa, nak disembelihnya pula. Masya Allah dugaannya. Pokok saya tengok di sini ya Balong, hubungan, komunikasi mak dengan bapak. Quran dah susun, ada yang dirhaka, ada yang tak, ada yang kami dengar, kami tak. Sami'na wa ata'na. Komen Balong sikit tentang mengapa ini semua berlaku. Apa tip yang kita boleh buat untuk kita ceriakan hubungan kita dengan bapak. Silakan Balong. Sekali lagi Abang yang soalan terakhir tu sekali lagi. Okey, soalannya apa metod terbaik? Kenapa susun sebegitu rupa? Ada yang derhaka, ada yang baik, ada yang taat. Dan kita peranan kita sebagai anak ni, apa yang patut kita buat pada mak bapak kita ni? Sebab contoh dia dah dinukilkan dalam Quran tu, dah ada contoh yang banyak. Pro dan kontra kat situ. Silakan Malik. Okay, terima kasih Abang Alhamdulillah. Soalan yang sangat-sangat baik Abang dan benar, kenapa ada anak yang baik, kenapa ada anak yang derhaka. Tuan-tuan perempuan, Abang Haji Rafi, kenapa ada syurga, kenapa ada neraka. Ada syurga untuk beri ganjaran, ada neraka untuk bagi penalti. Ini percaturan yang Allah dah berikan pilihan kepada kita. Allah beri pilihan. Allah kata kau buat baik maka kau pilih syurga, kau buat jahat kau pilih neraka. Maka pilihan pada kita. Begitu juga pada anak-anak, fitrahnya begitu. Allah beri pilihan kepada anak-anak. Allah beri pilihan kepada kita. Wahai Syariman, kau nak ke mana? Kau nak buat baik pada ibu kau, pada ayah kau dan kau akan ke syurga, ataupun kau dah ingkar pada mereka dan kau akan ke neraka. Dengan segala penceritaan betapa indahnya syurga, dengan segala penceritaan betapa azabnya di neraka. Maka buat pilihan. Namun ada waktunya bila abang tanyakan soalan ni, ada waktunya ada anak yang tetap juga bertindak derhaka. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Kalau kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita terlupa bahawasanya Allah yang menjadikan kita, Allah yang menjadikan ibu dan ayah kita, Allah dah meletakkan amanah pada kita. Dan amanah ini bila kita jauh, kita takkan dapat. Dan ingat, setiap kali kita melakukan dosa, Allah akan titikkan satu titik hitam.
bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, setiap kali kita kata pada ibu kita, kata pada ayah kita, maka satu titik hitam masuk dekat hati kita. Setiap kali kita kata tak nak lah, satu titik hitam akan masuk pada diri kita. Setiap kali kita engkar, setiap kali kata kita setiap kali kita menafikan hak mereka sebagai ibu dan ayah, waktu itu datangnya titik hitam. Berapa banyak tuan-tuan puan-puan titik hitam yang masuk ke hati kita. Dan bukan senang kita nak cuci titik hitam ni tuan-tuan dan puan-puan. Kerana itu pada waktu sekarang ni adalah waktu yang kita nak elakkan daripada titik hitam ini. Kita nak elakkan sebab nak mencuci je sukar, yang boleh kita buat kita elakkan. Maka tuan-tuan perempuan, pada waktu sekarang ini, waktu yang paling sesuai, kita mulakan waktu ini sekarang ini. Jika ada phone, terus angkat sekarang ni, angkat phone, terus telefon. Mak kita terus telefon ayah kita, tanya khabar. Sebab kita sekarang kita nak cairkan kembali hati, nak hilangkan kerasnya hati ini, hitamnya hati ini, dan kita kembali berbakti kepada ibu dan ayah kita. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Kerana kita nak ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada di kalangan yang mendengar ini, mungkin ada yang tertanya-tanya, kenapa nak sangat ke syurga Allah? Tak nampak pun. Tuan-tuan puan-puan, kita tak nampak kerana kita kurang yakin. Kita tak nampak kerana kita kurang iman. Kita tak nampak kerana kita tidak mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dekati Allah dan dekati Islam itu sepenuhnya, dan insya-Allah hati kita akan jadi lembut, hati kita akan cair, hati kita akan mudah dilenturkan oleh ibu dan ayah kita sebaik-baik mungkin, insya-Allah. So, mulakan hari ini, mulakan sekarang, insya-Allah. Alhamdulillah Balun, terima kasih. Mungkin rangkuman akhir daripada Balun sebelum kita mengakhiri siaran ini, insya-Allah, dengarlah wahai anak. Mungkin untuk anak Abang Long sendiri, untuk saya dan juga yang lain, silakan. Baik. Terima kasih Haji. Dengarlah wahai anak. Anak-anak, dengarlah. Dengarlah apa juga yang disebut oleh ayah. Ada waktunya kita rasakan ayah itu buat perkara yang menyakitkan. Ada waktu kita rasakan ayah itu buat perkara yang membuatkan kita marah. Ada waktu kita rasakan yang kita geram dengan perbuatan ayah kita, marah dengan ibu kita. Namun anak-anak, dengarlah wahai anak, apa juga yang dibuat oleh ibu, apa juga yang dibuat oleh ayah adalah dalam untuk mendidik dan mendidik. Mereka nakkan kita menjadi insan yang baik. Mereka nak kita menjadi insan yang bermanfaat kepada masyarakat. Mereka nak kita menjadi insan yang akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang kita akan ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka nak begitu. So bila mereka nak begitu, mereka akan mendidik. Ada waktunya didikan mereka lembut, ada waktunya didikan mereka keras. Terima dengan sebaik-baik mungkin dan bersyukur kerana kita masih lagi ada ibu yang mendidik, bersyukur kerana kita masih lagi ada ayah yang mendidik. Pada waktu usia belum sekarang ni 49 tahun, mama sentiasa hantar voicemail dalam family, sentiasa menegur dalam family. Pada usia 49 tahun, tak belum sangat rindukan. Bila dengar suara mama dekat voicemail, dekat family, abang akan ulang dengar sampai kat apa kata, bukan abang dah dengar ke tadi? Nak dengar lagi. Nak dengar apa? Nak dengar nasihatnya, nak dengar suaranya. Sebab apa? Sebab wallahualam, kita tak tahu berapa lama kita boleh bersama dengan ibu kita. Abang dah kehilangan ayah yang sangat rindukan. Dan boleh terbayang kalau setiap kali kalau belum balik kampung di Pasir Putih, bila peluk arwah ni, dia akan terasa janggut arwah tu. Rasa geli-geli sedikit kan. So ada banyak benda yang kita akan rindukan mereka. Dan sebelum kita rindukan mereka tu pada waktu sekarang ni, manfaatkan sebaik-baik mungkin wahai anak, dengarlah ibu dan ayah kita, insya-Allah. Terima kasih Haji, terima kasih Abang Azizi, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Tuan Muhammad Syariman Encik Idris atas perkongsian yang cukup bermanfaat dan banyak boleh dikongsikan kepada halayak hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum Abang Long. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Wahai anak, dengarlah. Allahu Akbar Abangah. Meruntun jiwa rasa hari ini. Subhanallah. Baik, kita pun Haji, semalamnya tangisan tak habis, sambung lagi hari ni Haji. Macam mana ni? Aduh, sedih saya. Tangisan semalam belum berakhir, hari ini bersambung-sambung lagi. Subhanallah. Macam, itulah. Haji, macam abang cerita tadi, takut tak sempat. Saya pengalaman bila nak keluar negara tu, bila sampai ke lain nak berlepas sebelum naik pesawat tu, malam atau siang pagi saya akan call mak. Restukan Cici mak ya, doakan Cici boleh buat mak ya.
kata-kata hikmat yang mak saya bagi, Allah mak saya bagi. Dia kata, insyaAllah Gigi boleh buat. Masya Allah, kata-kata tu yang bagi energi pada saya. Tapi saya dah kehilangan tu semua dah. Subhanallah. Sesungguhnya redha Allah terletak pada redha ibu dan ayah. Doa ibu itu tanpa hijab. Mana yang ada hargai ketika usia masih berbaki. Subhanallah. Kita pun tak tahu siapa pergi dulu, kita dahulu atau dia dahulu. Baik, Abang Ah, kita pun dah berada di hujung siaran. Mungkin rangkuman daripada Abang Ah sendiri, wahai anak, dengarlah, silakan sebelum saya menutup bicara hari ini. Tuan-tuan dan puan sekalian, tak pesan untuk diri saya sendiri. Syurga terletak di bawah telapak kaki ibu kita. Kalau ibu kita dah tak ada, kita tetap boleh sampaikan doa kepada mereka. Dan kita tetap boleh infak, bersedekah. Biar pahala terus mengalir pada ibu bapa kita. Kita boleh sponsor anak-anak yatim dengan harta mak bapak kita tu. Biar pahala terus mengalir pada mak bapak kita. Sebab apa? What you give, you get back. InsyaAllah, kalau sampai ajal kita pula meninggal, kita pula berada di dalam tanah. Anak-anak kita akan ikut apa yang kita buat. Kita nampak begitu. InsyaAllah. Itu rangkuman sikit. Masya Allah. Kita pun dah berada dalam slot yang terakhir, To Be Better Me. Mungkin rangkuman akhir saya nak memetik kata-kata daripada dua orang. Iaitu yang pertama, istimewa daripada Abang Ah ni, Cik Muhammad Adila. The hardest pain in life is the feeling of regret. Derita penyesalan bahawa sampai ke mati, only Allah Subhanahu Wa Taala dapat menyembuhkannya. Sungguh memang benar kata-kata ini. Hanya Allah yang mampu memadamkan kita punya rasa penyesalan, walaupun ketika itu memang Allah dah tetapkan kita melaluinya, insya-Allah. Dan sebagai penutup bicara pada hari ini, bagi yang belum sampai lagi ke tanah suci Kota Mekah ataupun Madinah, baca komen Puan Mazia Haji ni. Sesungguhnya ada hikmah. Kedua mak ayah nenek hanya sempat menunaikan umrah, namun tiada rezeki untuk tunaikan haji. Namun arwah ayah hingga sampai akhir hayat punya matlamat mahu menunaikan haji. Allah rezekikan arwah ayah meninggal di hari wukuf di Arafah. Subhanallah. Sesungguhnya Allah telah menetapkan sesuatu itu tepat kepada orang yang sungguh, insya-Allah pengakhiran husnul khatimah kepada sesiapa yang meninggal dunia di tanah suci Mekah ataupun Madinah. Baik, terima kasih semua Abang Ah. Mohon maaf dan kepada semua. Ada link kehadiran untuk diisi. Daripada akhir saja sesi ini boleh terus isi dan terus dapat e-sijil yang telah ditetapkan sehingga hari ini. InsyaAllah Sembang Pagi kita tutup sampai pada hari ini. Petang ini akan ada slot Sahabat Syurga Rindu Baitullah juga. Hinggalah 13 Zulhijjah nanti. Subhanallah. Terima kasih Abang Ah. Terima kasih semua atas kesudian bersama kita pada slot Sembang Pagi Stay Strong Media. Terima kasih pada Ustaz Smart. Terima kasih pada Tuan Syariman. Terima kasih pada Baik. Berazamlah untuk kita ke Baitullah. InsyaAllah kita akan dijemput satu hari nanti. Berakhiri sesi Sembang Pagi hari ini dengan satu montaj khusus Rindu Baitullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik.